Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, bertemu lagi dalam channel di kebun anda. Okey, selamat datang ataupun selamat menonton. Terutamanya bagi yang baru jumpa saya punya video ni. Okey, selamat datang ke channel di kebun anda. Okey, channel ni memaparkan aktiviti pertanian terutamanya yang berkaitan dengan tanaman durian. Okey, seperti biasa saya akan cuba untuk memaparkan input-input berguna ataupun tip-tip yang mungkin orang kata boleh menjadi panduan ataupun dikongsi bersama dalam channel saya ni. Okey, pada hari ini saya nak berikan orang kata satu video berkenaan dengan kesan baja. Pada sebelum ni saya ada masukkan video berkenaan dengan baja kopi yang saya gunakan terhadap tanaman durian. Dan juga saya ada masukkan sedikit kebaikan tentang baja kopi. Pada hari ini saya nak bawa tuan-tuan ataupun saya nak tunjukkan kesan penggunaan baja kopi selepas mungkin dalam 13 hari ataupun 12 hari lah selepas saya tabur baja tersebut. Adakah ia betul-betul berkesan seperti yang saya cakap? Seperti yang saya cakap, sebelum ni saya akan cuba paparkan dalam saya punya channel ni sama ada apa yang saya gunakan tu bagus ataupun tidak. Dan sekiranya ia bagus, saya akan kongsikan kepada tuan-tuan. Sekiranya dia tidak bagus, saya akan cuba berikan informasi ataupun perkara sebenar yang berlaku dalam kebun saya. Jom tuan-tuan kita tengok. Tuan-tuan, seperti yang saya beritahu ataupun seperti yang saya tunjukkan pada sebelum ni, saya keluar ataupun saya gunakan baja kopi untuk tanaman durian saya ni. Saya ada masukkan juga input berkenaan dengan kebaikan baja kopi. Tapi hari ini saya nak tunjukkan kesan dia kepada pokok durian saya. Ini adalah pokok durian yang saya hampir 2 minggu, seminggu lebih lah, tak sampai 2 minggu, dalam 12 hari tak silap saya, 12 hari ataupun 13 hari lah. Seperti yang tuan tengok, ada serangga sikit lah. Seperti yang tuan tengok, alhamdulillah pokok saya, kita tengok pokok yang menandakan kesuburan pokok. Ini pokok musangking. Seperti video sebelum ni saya ada paparkan tentang macam mana nak bezakan musangking, duri hitam, IOI dan sebagainya. Boleh cek di channel saya. Ini pokok musangking. Alhamdulillah tuan-tuan, sebelum ni apa saya nak beritahu tuan-tuan, saya tanam pokok ni adalah pokok yang orang kata yang agak stres lah. Pokok yang agak besar, 3 kaki dalam polybag. Jadi batang dia betul-betul hitam. Jadi saya nak tunjuk sekarang ni batang dia dah kembali. Ni yang asal lah. Saya buang. Saya buang, keluarkan dia keluar tunas yang baru ni. Dan dia batang dia dah coklat dah. Tanda dia subur. Dan juga daun, kalau kita tengok daun dia, daripada step macam mana dia pada peringkat awal ni daun dia kecil. Saya gunakan baja organik. Dan last sekali saya gunakan baja kopi. Tengok pucuk dan juga pucuk dia punya daun dia, alhamdulillah lah tuan-tuan. Apa yang saya nampak, pokok ni memang agak meriah. Selepas saya gunakan baja kopi. Jadi yang ni mungkin saya nak potong nanti. Saya nak tinggalkan yang ni. Tuan-tuan, seperti yang tuan-tuan tengok, alhamdulillah. Ni keadaan pokok yang asal dari tu. Ni saya buang. Pokok dia memang agak stres lah. Jadi lepas tu saya mula tanam hari tu. Ni saya buat kaki ganda. Sewaktu saya tanam, ada video saya memaparkan tentang kelebihan dan juga macam mana saya buat kaki ganda ni, semua ada dalam channel saya. Ni daun-daun asal dia sebelum masa dia ditanam lah. Jadi dia agak stres lah. Cabang pun banyak saya buang, tengok cabang.
Ni atas pun saya buang. Yang ni pokok utama pada asalnya saya buang. Okey, pokok ni memang agak stres lah. Saya agak stres, bukan dia je stres, saya pun stres mikir tengok keadaan pokok ni. Okey, jadi alhamdulillah selepas saya masukkan baja ataupun saya gunakan baja organik. Last kali saya gunakan baja kopi, saya ada masukkan input-input berkenaan dengan baja kopi. Okey, kita tengok pokok-pokok yang lain lah tuan-tuan. Pokok ni juga pokok yang agak stres. Pokok yang banyak cabang sebelum ni. Okey, apabila saya dah ni, pokok dia dah asal dia hitam, dia dah kembali okey, ceria. Tengok daun dia hijau pekat, pucuk pun besar-besar. Selepas saya tengok beza dia, pucuk ni selepas saya gunakan baja kopi, tengok tuan-tuan, punya besar. Ni pucuk selepas saya gunakan baja kopi. Dan juga sebelum tu tuan-tuan, saya ada masukkan dolomite. Saya ada masukkan kelebihan pilihan menggunakan dolomite, unsur magnesium dan juga kalsium yang tinggi kepada orang kata pokok-pokok. Walaupun dolomite itu bukan orang kata baja, orang yang kata NPK, tetapi unsur daripada baja tersebut ataupun dolomite tersebut membantu dalam pembesaran pokok. Seperti yang saya terangkan sebelum ni, unsur-unsur mikro. Memang puas hati tuan-tuan tengok daun. Panjang dia sejengkal lah, sejengkal lebih. Saya tak tunjuk satu daun. Ni pucuk dia, pucuk-pucuk baru. Selepas saya yang pertama saya terang lah step by step. Mula itu saya tanam, saya letakkan 555 kuda merah. Okey, 55 kuda merah. Tak salah saya, 55 kuda merah. Lepas tu saya gunakan berapa kali. Okey, lepas tu saya masukkan 1 kali baja kompos. Lepas tu saya ada buat video berkenaan baja tersebut yang mengandungi batu. Memang mengandungi batu. Saya masukkan dalam channel saya. Lepas tu saya delete lah. Saya malas nak kecoh-kecoh kan. Jadi lepas tu saya masukkan dolomite sebelum saya masukkan baja kopi. Dan last kali saya masukkan baja kopi tak sampai 2 minggu lagi. Kalau kita tengok peringkat pembesaran dia daripada awal, tengok subuh. Okey, nanti saya perlu pruning, tapi saya perlu pruning sikit-sikit lah ni. Tengok tuan-tuan, dia punya kesuburan dia alhamdulillah lah. Tengok pokok lain. Hari tu juga saya ada tinggikan kawasan yang saya tanam ni. Saya beritahu saya gunakan mini busut. Saya buat mini busut. Okey. Jadi apa yang alang-alang kita buat pruning. Ada saya bawa ni. Okey, pokok ni dulu pening kepala. Saya tak tahu mana satu dahan yang saya nak simpan kan. Lelas saya buat macam tu. Okey, dahan ni pun dia gemuk, dia dah melentur lah. Okey, tengok dia punya pucuk tuan-tuan. Daripada dia stres hari tu, tengok dia punya pucuk dia. Ni ada serangan ulat sikit, tapi last baru ni saya ada lagi kesan-kesan baja racun serangga dan juga racun kulat saya letak. Tengok pucuk dia tuan-tuan. Last saya masukkan dolomite dan juga lepas pada masuk dolomite tu saya letakkan baju kopi. Okey, baju kopi yang murah tuan-tuan. Boleh cek dalam saya punya saya punya video dalam saya punya channel ni. Harga dia RM45. Twin Arrow, tak silap saya lah, Twin Arrow. Okey, jadi tuan-tuan boleh cek. Okey, ini daunnya asal lah itu. Memang halus-halus lah. Dia memang stres lah. Tengok pokok yang banyak cabang.
Saya dah buang cabang-cabang tersebut daripada bawah ni. Jadi saya tinggalkan satu. Alhamdulillah satu ni memang meriah. Alhamdulillah lah. Okey. Seperti tuan-tuan tengok. Pucuk baru. Saya nak buang pruning sikit. Mana satu saya nak buang pun tak tahu. Jadi tengok tuan-tuan, saya nak tunjuk macam mana pokok ni, pembesaran pokok ni. Lepas saya tabur baja kopi, tengok. Seperti yang saya cakap pada tuan-tuan, saya akan cuba memaparkan apa yang sebenar yang berlaku dalam kebun saya ni, apa yang saya buat, apa yang saya tak buat. Jadi kalau benda tu baik, saya akan kongsikan, ataupun benda tu buruk juga, seperti yang sebelum ni saya tunjukkan pokok-pokok yang mati, apa kesan dia, apa sebab dia. Okey, saya cuba paparkan semualah info-info, mungkin berguna lah, menjadi panduan semua yang subscribe saya punya channel ni. Okey, jadi nampak kat sini, alhamdulillah lah, selepas saya gunakan saya gunakan baja kopi. Saya gunakan baja kopi, nampak alhamdulillah lah, kesan positif. Perkembangan pucuk dia, tengok tuan-tuan. Tengok. Memang meriah lah. Okey, kita cuba tengok yang lain. Okey, pokok ni pun sama, tengah meriah berpucuk. Tapi tak segemuk yang tadi lah. Mungkin saya rasa ni overdose baja, saya rasa. Mungkin saya letak banyak juga baja kopi. Ni simptom-simptom macam mana dia terlebih baja, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak tahu ni daun berkedut ni, pucuk dia agak mati. Pucuk dia agak berkedut, daun dia berkedut. Ni sistem macam terlebih baja lah. Mungkin saya tak perasan, ataupun terletak 2 kali. Okey, kita tengok yang lain. Tapi baja kopi ni sebenarnya tak efek sangat. Saya tak tahu lah, sebab mungkin air juga kot. Okey. Jadi kalau tuan-tuan boleh tengok. Okey, keadaan pokok asal. Puas saya nak pruning. Tengok saya pruning ni kan. Sebab dia bercabang, sebab pokok dia pokok yang stres, saya beritahu tuan-tuan. Okey, pokok yang agak stres. Okey. Selepas saya gunakan baja, tengok tuan-tuan, alhamdulillah lah. Tapi serangan serangga agak kuat. Keadaan hujan pula sekarang ni, sekejap hujan sekejap hujan. Tapi alhamdulillah. Tengok daun pangkal dia hijau ni. Ni dah pucuk ni, nanti dia akan turut menghijau lah. Tengok dia punya besar dia tu. Sekejap saya nak tengok. Saya nak sedikit pruning lah. Pokok ni walaupun orang kata usia dia agak kecil jugalah untuk saya buat pruning, tapi saya buat lah, terlanjur saya tengok. Sebab pada awal ni memang saya pruning pun, sebab dahan ni saya tak tahu lah. Pokok yang biasa lah tuan-tuan, pokok yang kita beli dalam polybag, anak yang sedikit besar, macam tu lah. Pening tengok. Wah, ini memang meriah. Ni memang padu lah. Banyak serangan-serangga. Okey, tengok tuan-tuan, pucuk dia. Saya tak bubuh baja kimia tuan-tuan. Okey, saya tak bubuh baja kimia yang ni. Hanya saya menggunakan baja kopi sahaja. Nanti rapat sangat. Ini tuan-tuan, ini dia dah jadi dahan dah ni, bukan batang, dahan dah.
Okey. Bukan batang dahan, salah. Dia bukan jadi dahan, jadi batang dah. Banyak sangat dia punya, dia menaik Dia menaik. Tapi insya-Allah lah. Pokok kalau subur dia tu kan, dia takkan naik ke atas. Nanti kan selepas saja pucuk yang baru ni keluar, yang besar-besar ni, dia berat, dia akan turunlah ke bawah. Biasanya begitu lah. Macam pokok ni. Okey, wah, alhamdulillah lah. Selepas dia letak baja. Okey. Memang agak meriah lah, Okey, dia punya pucuk dia alhamdulillah ha. Tengok dia punya daun dia pun. Okey. Saya akan buat sedikit pruning lah. Sebab apa? Dah membentuk batang dah ni. Apa tuan-tuan? Jangan sayang. Sayang nanti dah besar, nanti tetap kena potong juga. Okey, jadi tengok tuan-tuan, daun-daun gemuk ni selepas saya letakkan baju organik, alhamdulillah kan, togel dah dia. Biar lantak lah kan. Tengok tu pucuk dia, alhamdulillah. Yang kita tengok yang lain, kita tengok semua pokok ni saya tak letak daun limat dulu. Ada, saya ingat lah. Pokok ni agak stres juga. Aduh, tak daya babi ni. Kita gembur, dia gembur. Kita kambus, dia korek. Okey, tengok tuan-tuan. Wah, memang meriah. Tapi tu lah, pokok stres ni pening juga kita. Stres tengok ni. Mana satu dahan kita nak simpan dah. Aduh, tetap naik juga. Hitung jugalah. Sebelum dia besar kan. Apa pula bunyi tu? Babi. Okey, tuan-tuan, seperti yang kita tengok. Okey. Seram juga bunyi babi ni. Kan datang sini kan. Okey, tuan-tuan tengok kesuburan dia. Okey, tu saja saya dapat kongsikan tuan-tuan. Sebab apa saya tak nak video ni panjang sangat. Okey, saya akan buat kerja saya. Tapi apa yang saya nak perkatakan di sini tuan-tuan, selepas saya gunakan, hari tu saya masukkan, saya gunakan baja kopi kan. Saya tunjuklah betul ke tidak apa yang saya cakap tu. Saya paparkan kat sini. Tuan-tuan tengoklah betul ke tidak. Tuan-tuan boleh tengok juga video saya yang sebelum tu, saya akan ada tabur dolomat kan. Beza pokok masa tu dengan juga pokok masa sekarang. Jadi tuan-tuan boleh tengok lah. Okey tuan-tuan, tu saja perkongsian saya pada hari ini. Okey, nak tengok pokok lain ke? Kita tengok lah. Dudah. Okey, ni pun sama, pokok yang agak stres. Kita tengok lah. Okay, alhamdulillah lah. Ni kenapa ni? Serang ulat ni. Dah nak kembali pulih dah. Okey. Ini yang pokok saya beritahu, pokok stres, tenggelam banjir. Tapi penanti dia hidup. Segan tak mau kecil je kan. Tapi selepas saya letak dolomat ni, dia dah balik, dah meriah lah, Okey. Tengok yang lain. Ni. Ini memang nampak betul. Tengok tuan-tuan. Seronok. Jadi saya kongsilah tuan, saya gunakan baja kopi, saya tidak gunakan baja kimia. Sebelum tu saya gunakan kompos. Dan sebelum pada tu saya gunakan baja 555. Okey, nantilah pruning. Tengok lagi yang lain.
Ni pokok yang saya baru kahwin. Nampak? Seronok tengok. Okey. Ni serangan serangga kuat lah. Serangan serangga kuat. Tapi alhamdulillah subur. Biasa macam yang saya cakap. Memang subur. Kena buat proning ni. Tengok pun pening dah. Mana satu dahan, mana satu batang. Okey. Tengok yang lain. Ni tuan-tuan. Memang best. Memang best. Okey tuan-tuan. Seperti yang saya cakap tu. Setiap batang lah yang saya tanam ni. Alhamdulillah lah. Okey. Tengok. Maria. Dia punya pucuk. Dia punya daun dia besar-besar. Pucuk pun dah mula melonjak-lonjak dah. Okey. Okey tuan-tuan. Itu saja perkongsian saya pada hari ini. Okey, diharap tuan-tuan dapat input ataupun apa yang saya cuba paparkan ni memberikan sedikit informasi ataupun berguna kepada tuan-tuan. Minta maaf apa tu sekiranya ada kekurangan ataupun apa yang saya sampai ni daripada kalau ada salah silap tu minta maaf lah. Mungkin kekurangan daripada diri saya lah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.